Dan di dalam butik ini sehelai tudung serendah puluhan ribu hingga ratusan ribu ringgit sehelai. So, siapa sahaja yang datang di sini untuk golongan yang high end sahaja, jikalau ingin membuat tempahan apa semua, barulah pintu Crystal World ini akan dibuka. Sebenarnya Crystal World ni ialah impian saya. Tercetus idea ataupun hajat saya untuk memiliki butik yang mewah ini ketika saya menghadiri majlis makan malam di Austria tahun 2018. Macam mana keindahan ketika opening tadi, kilauan Krista Swarovski yang dengan tembakan laser, dengan muzik, ketika itu bagaikan dalam dunia fantasi. Dan yang terucanya di majlis makan malam tersebut, dia memang tak boleh ambil gambar, ambil video, memang cukup menjaga kata privasi tetamu, sebab yang datang pada ketika itu jenama-jenama besar di Eropah. Satu meja ada jenama lokal, jenama orang Islam seorang di situ yang pakai tudung, bawal eksklusif. Jadi macam mana saya nak bawa perasaan saya, keterujaan saya, kenangan tersebut ke Malaysia. Jadi apabila saya duduk makan, bergenang juga air mata sebab dia punya muzik, dia punya kilauan, meja makan tu berjuntaianlah berbutiran Krista Swarovski. Saya bersuara kepada suami saya kata kita kena bawa kenangan ini ke Malaysia dengan membina satu butik yang mewah untuk kita hadiahkan kepada rakyat Malaysia, supaya bukan saja orang kata bukan Islam, orang Islam malahan jenama lokal pun boleh berdiri sama tinggi dengan jenama-jenama besar di Eropah. Sepulangnya saya daripada Innsbruck, Austria, saya pun terus orang kata pergi ke Italy untuk saya sebab masa makan malam tu ada Chanel, Dior apa semua tu. Saya berfikir macam mana satu beg, satu kasut boleh dijual dengan harga puluhan ribu. Kenapa tidak dengan tudung? Sedangkan kita ni memang orang kata dah ada jalan. Kita dah berkolaborasi dengan Swarovski. Kita dah duduk orang kata semeja, satu ballroom dengan jenama-jenama besar. Kenapa kita tak boleh buat? Jadi setelah saya balik daripada Austria, saya terus fly ke Italy. Saya masuk ke satu butik mewah Dior, tapi yang di display di butik tersebut yang biasa-biasa. Saya tak mau, saya nak satu butik yang satu launch yang macam mana rupa kalau yang limited, kalau yang eksklusif. Jadi saya kata saya nak yang limited pieces, saya nak yang eksklusif. Dibawanya saya ke satu ruangan yang memang sangat-sangat privacy. Dalam butik tersebut tidak ada beg yang begitu banyak, ada sebiji-sebiji saja. Jadi macam mana cara butik Dior melayan saya duduk di satu ruangan, dijamunya kopi, teh, lepas tu dijamunya satu handbag satu-satu, ditunjuknya yang ini sekian puluh ribu, yang ini sekian puluh ribu, begitu juga dengan aksesori. Kita hanya duduk saja. Dari situ saya kata balik Malaysia saya akan buka satu butik. Kita sudah ada butik di Jalan Tunku Rahman, sudah ada butik. Di sini pun sudah ada butik. Malah kita di seluruh negeri kita ada butik-butik premium yang tidak kalah kata cantiknya. Betul tak Azan? Tapi saya nak macam mana kita nak menjual satu tudung yang mahal yang bernilai puluhan ribu ringgit itu, mestilah sesuai dengan tempatnya. Di mana tempatnya? Jadi balik saya ke Malaysia, saya tidak orang kata menoleh ke belakang lagi. Saya kena orang kata apa? Tunaikan hajat saya untuk membuktikan usahawan Melayu, orang Malaysia mampu bertaraf antarabangsa. Jadi hari ini alhamdulillah apa yang saya impikan berkat orang kata kerja keras, usaha yang tidak pernah putus asa, walaupun ialah sedikit orang kata delay sebabkan pandemik COVID-19, tapi hari ini saya pun sekali saya pun mengucapkan jutaan terima kasih kepada media-media yang selalu support bawal eksklusif apa semua. Jadi hari ini saya jemput untuk menyaksikan sendiri. Inilah orang kata butik ini bukan untuk bawal eksklusif saja, tapi untuk rakyat Malaysia, untuk orang Islam, bahawasanya kita mampu berdiri sama tinggi dengan jenama-jenama besar di Eropah. Kita dirikan dengan tahtakan dengan Krista Swarovski sebanyak
lebih daripada 100,000 butik yang menelan kos 2.5 juta untuk dekorate dan juga hiasan dalaman sahaja. Dan di dalam butik ini sehelai tudung serendah puluhan ribu hingga ratusan ribu ringgit sehelai. So, siapa sahaja yang datang ke sini untuk golongan yang high end sahaja, jikalau ingin membuat tempahan apa semua, barulah pintu Crystal World ini akan dibuka. Kena buat tempahan dulu, kena buat temu janji dulu dan kena bayar sebanyak 50%. Contoh kalau tudung ini berharga 100,000, dia mestilah bayar 50,000 dulu untuk kita datang ke sini berbincang, dan kita akan berbincang dengan designer Swarovski daripada Austria untuk bertanya mereka corak yang bagaimana yang mereka mahukan. So, paling murah pun berapa? Dalam 20,000, 30,000 dalam butik ini. Pernah dengar lukisan yang harganya jutaan ringgit. Mereka ini kalau nak ikutkan harga sebuah lukisan hanyalah orang kata color dan juga mungkin pencil color, tapi bukan itu yang dibayar. Ini merupakan orang kata apa, seni seorang designer untuk mencipta reka satu tudung yang mewah, yang orang kata lain daripada yang lain, yang mewah dengan kristal Swarovski. Dia merangkumi di mana tudung itu dipamer, siapa desainernya dan apa material dan juga kristal apa yang ada pada sehelai tudung bawal eksklusif ini. Merangkumi itu harga tudung bawal eksklusif. Butik ini bukan sahaja dari segi actually dia punya kristal Swarovski bukan dah siap macam tu. Dianya orang kata disusun atur sebagaimana apa yang saya nak. Lantai pun custom made, kita potong dengan custom made. Dia punya rekaan atas ni semua memang memerlukan kerja-kerja yang sangat rumit dan sangat-sangat orang kata, saya tak nak butik ni sama dengan butik orang lain. Saya nak ianya ialah satu-satunya butik tudung yang mewah di dunia dengan bertatakan kristal Swarovski. Segi security okey. Tudung-tudung ni semua kalau malam kita ada peti besi. Dah ada peti besi, kita kasih bayar peti besi, insya-Allah. Dan segitu kita minta perlindungan pada Allah lah. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya saya dah berkecimpung dalam bidang perniagaan ni selama 23 tahun dan alhamdulillah banyak juga sokongan daripada media, TV, elektronik apa semua. Mereka ni kadang-kadang nak juga Abu Halizan ni di media sosial tak pernah tengok anak apa semua kan. Hari ini walaupun orang kata anak saya ni masih lagi belajar, tapi kita pun dah semakin tua, kadang-kadang dah orang kata kodrat mungkin dah tak mampu. Jadi eloklah rasanya anak saya belajar dalam bidang bisnes juga, so kita awalkan supaya lebih tahu sebelum perniagaan bawal eksklusif. Nama? Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zahri Syazwan. Umur 22. Macam mana perasaannya? Mungkin dah bersedia? Actually belum boleh bersedia lagi. Saya still belajar and at the same time still belajar pasal bisnes mama, and insyaAllah slowly saya akan boleh ikut take over bisnes bawal eksklusif. Awal tahun Februari, anak saya ni saya tidak dedahkan dengan orang kata kemewahan. Daripada kecil, daripada umur dia, daripada kecil lagi saya dah bawa pergi kedai, berniaga apa semua. Dan start umur dia 15 tahun saya dah bawa pergi ke kilang. Bagaimana membuat sehelai tudung. Supaya satu hari apabila dia jadi CEO syarikat, dia tidak akan ditipu oleh kaki tangan. Jadi dia tahu, serba-serbi tahu macam mana cara pembuatan tudung, berapa helai sehari apa semua. So anak saya ni daripada umur 15 tahun saya dah dedahkan dengan orang kata buat kerja-kerja pembuatan tudung ini. Jadi macam mana pekerja saya yang lain, kalau makan beli bungkus, dia pun makan beli bungkus. Macam mana gaji pekerja-pekerja yang lain, begitu juga dengan dia. Kalau di tempat kerja, ia adalah pekerja saya kata. Kalau di rumah, ialah anak. So step by step daripada kilang, saya bawa ke butik untuk dia menjadi orang kata manager butik. Tapi saya tidak pernah orang kata kalau ada siapa tanya siapa, saya kata mesti perkenalkan staff. Tapi hari ini saya harus memperkenalkan anak saya untuk kemudahan anak saya ini menyambung legasi yang kata jenama bawal eksklusif ini, insyaAllah. So saya pun mohon sokongan dan support daripada media semua. Kalaulah kata yalah saya ni pun tak apa-apa nak sihat kan, anak saya akan orang kata ambil alih, saya akan serah tugas kepada anak saya lah.
Sebenarnya sekarang saya memang dah orang kata dah masukkan dalam syarikat, dah jadi CEO dah pun, dah bekerja. Dan anak saya ni ialah orang muda, dia lebih kreatif. Dia ada mencipta reka, kita panggil red label, yang dia orang kata mempunyai idea, ialah jiwa orang muda kan. Dia keluarkan dalam 50 pieces tudung red label, dan ianya orang kata saya yang live, dan pelanggan-pelanggan boleh bidding untuk colour yang saya pakai. Wah, sambutan setiap kali every month saya launching untuk red label idea anak saya ni akan sold out tak sampai pun 40 minit. Itu ialah idea Encik Zuhairi. So saya rasa kalau saya bawa dia ke dalam syarikat untuk dedahkan orang kata dunia perniagaan ni, mungkin dia akan bolehlah melanjutkan legasi ini. Tapi puan tak retire lagi lah. Tidak, saya tak boleh. Anak saya masih muda lagi. Masih saya pantau apa semua. Tapi in case lah kan, lebih elok kita bawa dia secepat yang mungkin lah. Yalah, inilah orang kata saya bekerja keras untuk anak saya sebenarnya. So untuk 2 orang anak saya, insyaAllah. Sebenarnya kalau nak mulakan perniagaan, kalau kita nak berniaga dalam tempoh masa yang panjang, first kita kena pilih produk yang berkualiti tinggi. Memang dia agak suka untuk begitu laris meletup-letup di pasaran, tapi perniagaan yang produknya berkualiti tinggi ini akan berpanjangnya. Bawal eksklusif pun dah 23 tahun satu. Apabila produk kita berkualiti, pelanggan membeli akan berulang. Sedap dipakai, susah lah orang kata nak lusuh, soros tak tanggal kalau jangan membawa eksklusif lah. So ianya akan berpanjangan. Lagi satu, sebenarnya saya sendiri ketika pandemik kita cerdas juga. Kita sebagai pemilik syarikat, kita sebagai founder, kita ada aura tersendiri. Saya sendiri yang bekerja, orang kata buat live siang dan malam. Sebab kalau founder sendiri yang live untuk orang kata membuat jualan, kesan dia akan sangat-sangat bagus. Apa saja yang kita jual akan sold out. Jadi kita sendiri yang kena berusaha, orang kata kuat untuk kapal kita ni tidak karam. Jadi alhamdulillah, lagipun saya ni berniaga dah 23 tahun. Dan kegawatan ekonomi saya dah lalui. Apa lagi? Kejatuhan wang ringgit saya dah lalui. Jadi apabila kita tengah naik, kita tengah orang kata cemerlang, kita kena menyimpan. Ketika dalam keadaan gini, kita pun orang kata insya-Allah lah boleh lagi orang kata bertahan, malah makin orang kata maju lagi ke depan.